Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke kelas PDPR kita. Cikgu teruskan lagi kelas kita dengan bab 5, iaitu air dan juga larutan. Okey, dalam topik ini apa yang kamu akan belajar adalah kamu kena mengetahui apakah sifat-sifat fizik air. Apa ciri fizik air yang kamu kena tahu. Okey, yang kedua kamu kena tahu berkaitan dengan larutan dan juga kadar ketelarutan. Dan yang ketiga, kamu kena tahu berkaitan dengan kaedah pembersihan dan juga kaedah pembekalan air ke rumah kita. Okay, so jom kita pergi ke dalam subtopik yang pertama, iaitu sifat-sifat fizik air. Okey, yang pertama yang kamu kena tahu berkaitan dengan sifat fizik air adalah kamu kena tahu dulu bahawa air merupakan keperluan asas untuk semua hidupan di bumi. Cikgu tunjuklah ya, untuk memudahkan kamu tengok. Okey, so air adalah keperluan asas. Maksudnya tanpa air, maka kita tak boleh hiduplah. Okey, oleh semua hidupan di muka bumi ini kita memerlukan air. Okey, dan kamu kena tahu juga bahawa hampir lebih kurang 70% yang ada di permukaan bumi kita ini dilitupi dengan air. Jadi sebab itu kamu kena tahu bahawa ada a few ciri-ciri yang ada pada air. Okey, apakah ciri-ciri yang ada pada air? Yang pertama, air yang tulen. Air tulen maksudnya tak ada apa campuran lagi di dalamnya. So apa sifat-sifat air tulen? Yang pertama, dia mestilah tidak berwarna. Air sirap adalah bukan air tulen. Air garam bukan air tulen. Air longkang bukan air tulen. Air hujan juga bukan air tulen. Air tulen bermaksud air tu memang tak ada apa-apa. Okey, air semata-mata. So apa sifat air yang tulen adalah yang pertama, dia mesti tidak berwarna. Okey, yang kedua, kalau kamu cium sikit, dia tidak berbau. Bila kamu rasa sikit, dia tak rasa apa-apa. Okey, tiada rasa. Dan yang keempat, dia mesti wujud dalam bentuk cecair pada suhu bilik. Okey, maksudnya kalau kamu letak biar atas meja lama-lama, dia tak akan beku. So maksudnya itu adalah air tulen. Okey, okey, selain daripada tu, cikgu teruskan lagi berkaitan dengan sifat fizik air. Apa yang kamu kena tahu adalah bahawa takat didih air adalah 100 darjah Celsius. Maksudnya kalau kamu didihkan air itu boleh mendidih pada takat 100 darjah Celsius. Okey, kamu panaskan air itu menggelegak, so that one is 100 darjah Celsius. Itu dimaksudkan dengan takat didih air. Yang kedua, takat bekunya adalah 0 darjah Celsius. Kamu bekukan air di dalam freezer. Okey, so dia mempunyai takat beku 0 darjah Celsius. Okey, next one, tidak berwarna. Ketumpatan, kalau kamu timbang, kamu dapat dia punya jisim, kamu kira isi padu. So ketumpatannya adalah 1 gram per cm kuasa 3. Okey, so itu sifat-sifat fizikal air. Jom kita tengok pula kepada ketegangan permukaan. So sifat yang seterusnya untuk air adalah dia mempunyai ketegangan permukaan. Okay, cuba kalau kamu tengok gambar ni, macam mana nyamuk ni boleh duduk di atas permukaan air dengan elok je, tanpa jatuh. Okey, so just imagine. Okay, kenapa boleh jadi macam ni? Kerana air itu mempunyai ketegangan permukaan. Permukaan air itu dia berada dalam keadaan yang tegang macam cadar kamu lah, cadar kat rumah. Bila cadar tu tegang, so kalau kamu letak benda, dia boleh duduk dalam keadaan yang sangat cantik, elok, sama seperti nyamuk ini. Okey, so ketegangan permukaan ialah sifat yang ada pada air. Dia mempunyai ketegangan permukaan yang tinggi. Okey, ketegangan permukaan apa maksudnya? Ialah daya lekitan antara molekul-molekul air di permukaan yang menyebabkan serangga seperti ayak-ayak dapat terapung di permukaan air. Okey, jom cikgu nak terangkan pada kamu macam mana rupanya daya lekitan itu. Okey? Okey, ini adalah contoh. Okey, cikgu nak kamu tahu bahawa molekul air, macam mana rupa molekul air?
Molekul air dia terdiri daripada H, H2O. So ini adalah molekul air. Maksudnya ada 2 atom hidrogen, ada 1 atom oksigen. So kalau cikgu nak lukis macam mana? So ini adalah atom oksigen. So ada 2 atom hidrogen. So di sini. Okay, so ini rupanya molekul air. Okay, H2O. Okay, so molekul-molekul ini adalah permukaan air. So ini adalah permukaan air. Okay, so ini adalah permukaan air. So macam mana boleh wujudnya ketegangan permukaan? So tengok dekat lapisan atas ini. Lapisan atas ni rata kan? Okay, macam mana boleh jadi rata macam ni? Kerana molekul 1, molekul 2, molekul 3, molekul 4 ini duduk rapat-rapat. Okay? So daya yang wujud di antara molekul 1, molekul 2, molekul 3 dengan molekul 4 ni bila dia duduk rapat-rapat, okay, dia mewujudkan satu daya yang kita panggil sebagai daya lekitan. Saya bagi contoh senang pada kamu lah. Ada Ayuni, ada Aina, sebelah dia ada Adlina, sebelah lagi ada Akmal. So semua empat-empat tu duduk rapat-rapat. Bila dia duduk rapat-rapat, boleh tak kita nak putuskan dia? So tentulah tak boleh. Okay, bila duduk rapat-rapat, kita nak putuskan tak boleh. So daya yang wujud di antara molekul 1, 2, 3 dan 4 tadi, daya itu kita panggil sebagai daya lekitan. Bila dia berada dalam keadaan yang rapat-rapat macam ni, maka dia akan mewujudkan permukaan yang rata. Bila dia wujudkan permukaan yang rata, maka bila ayak-ayak nak duduk atas permukaan air ini, maka ayak-ayak tersebut tidak dapat masuk. Soalan cikgu, apa jadi kalau molekul-molekul ni putus? Antara molekul A dengan molekul 1 dengan 2 ni putus. 3 dengan 4 ni putus. Apa jadi pada permukaan air? Permukaan air tegang lagi ke ataupun dah tak tegang? Okay, betul. Permukaan air akan kelihatan tidak tegang lagi kerana daya lekitan antara molekul-molekul ini telah putus. Maka apa jadi pada ayak-ayak kalau dia duduk di atas permukaan air yang tidak ada ketegangan permukaan? Ayak-ayak tersebut akan jatuh. So itu dipanggil sebagai daya lekitan. Okey, kita pergi satu lagi kepada sifat fizik yang seterusnya berkaitan dengan air adalah daya lekatan. Apa dia pula tadi? Lekitan. Sekarang lekatan. Okay, kata dasar dia adalah lekat pula. Tadi lekit. Sekarang lekat. Okey. Apa dia dipanggil sebagai daya lekitan? Daya lekitan adalah daya yang wujud di antara molekul air dengan batang pokok. Okay. So ini batang pokok. Okey. Air dibawa daripada akar. Okay, akar serap air. So datang daripada bawah. Okay, macam mana air tu boleh sampai ke daun? Dengan adanya daya lekatan. Okay, so ini batang pokok. Apa dia buat? Air diserap masuk ke dalam batang. Okay, dia masuk melalui akar terus kepada batang. So air di sini, ni molekul air dia akan naik. Okay, dia melekit di antara molekul air dengan dinding xilem. Okay, dinding xilem. Fungsi xilem adalah untuk mengangkut air. So ini adalah molekul air. So ini adalah dinding xilem yang berfungsi untuk mengangkut air. Dia duduk di dalam batang pokok. Okay, jadi bila ada daya lekatan di antara molekul air dengan permukaan xilem, maka dia akan menyebabkan air itu boleh naik ke atas hingga ke daun. Okay, soalan cikgu. Kalau di antara molekul dengan molekul 1, molekul 2, molekul air 1, molekul air 2, daya yang wujud adalah daya lekitan. Antara xilem dengan molekul-molekul air itu adalah daya lekatan. So cikgu nak kamu bezakan di antara lekatan dan lekitan. Okay, daya lekitan antara molekul. Kalau di antara molekul dengan dinding xilem itu adalah daya lekatan.
Okey, kalau berfungsi untuk mewujudkan ketegangan permukaan, so itu adalah daya lekitan. Kalau membolehkan air itu naik daripada akar sampai ke daun, so itu adalah daya lekatan. Okey. Okey, ni contohnya. Okey. So ini adalah batang kapilari, ini adalah dinding xilem. So apa yang kamu nampak, daya lekitan antara molekul air serta daya lekatan antara molekul air dan dinding xilem akan membolehkan air dibawa daripada akar kepada daun. Okey, dan fenomena ini kita panggil sebagai tindakan kapilari. Okey. So di antara molekul dengan molekul is daya lekitan, di antara molekul dengan dinding xilem kita panggil sebagai daya lekatan. Okey, next one is berkaitan dengan perubahan bentuk jirim. Cikgu pasti kamu dah belajar kamu berada di dalam tingkatan 1, bagaimana jirim itu boleh berubah bentuk. Jirim wujud dalam 3 bentuk, iaitu pepejal, cecair dan juga gas. Maka perubahan bentuk jirim itu boleh berlaku daripada cecair kepada pepejal, cecair kepada pepejal kita panggil sebagai pembekuan, daripada gas kepada cecair kita panggil sebagai kondensasi, manakala daripada gas pergi kepada pepejal kita panggil sebagai pemejaluapan. Okey, vice versa, daripada pepejal kepada cecair kita panggil sebagai peleburan, cecair kepada gas kita panggil sebagai penyejatan dan pendidihan, dan daripada pepejal terus lompat kepada gas kita panggil sebagai pemejaluapan. Cikgu nak kamu tahu bahawa daripada susunan yang rapat-rapat menjadi susunan yang jauh-jauh, apa kerja yang kita kena buat? Kita kena panaskan. Bila kita panaskan, haba akan diserap. Okey, daripada yang duduk jauh-jauh kita rapat-rapatkan. Okey, daripada gas kepada cecair, cecair kepada pepejal. Zarah-zarah daripada gas kepada cecair, daripada duduk jauh dia akan berdekatan. Dia akan duduk berhampiran. Bila dia duduk berhampiran, maka apa yang kita kena buat? Kita kena sejukkan. Bila kita sejukkan, haba akan dibebaskan. Okey, so itu yang cikgu nak kamu tahu berkaitan dengan sifat-sifat fizik air.